Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Apa khabar sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan, Ummi Akasha, Serina Abdul Rahman, Marwani Ahmad, serta sahabat-sahabat yang lain, Zaliha Kamaruddin, Norazia Mukhtar, Zuria M. Hashim, Azizah Izzah, Nurwafim Noor, Galik Spirit, Hani Nani, dan juga semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Jom kita terus sambung membaca daripada muka surat 23, yang mana tajuknya adalah apa yang berlaku ketika mana pada bulan Sya'ban, tahun pertama selepas hijrah, tahun pertama Nabi berada di Madinah. Maka pagi tadi kita telah kongsikan bagaimana Nabi SAW membina masjid sebagai tempat pada waktu itu bukan sekadar ibadah tetapi ada tujuan-tujuan dia. Yang kedua, baginda Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat dan sahabat muhajirin dan juga ansar. Dan yang ketiga, bagaimana untuk orang-orang yang bukan Islam agar pada waktu itu hidup aman damai dengan orang Islam, maka Nabi telah draftkan dan pada waktu itu telah catat dan tulis piagam Madinah. Yang keempat, pada bulan Sya'ban, tahun yang pertama hijrah, maka baginda Nabi SAW pada waktu itu telah mendapat keizinan untuk untuk berperang, mengangkat senjata jika musuh pada waktu itu menyerang Madinah. Maka ini tak pernah berlaku ketika mana baginda Nabi SAW berada di Mekah. Tidak ada keizinan untuk mengangkat senjata untuk berperang. Maka sebab itu kata penulis buku, pada bulan Sya'ban tahun pertama hijrah ini juga telah Nabi SAW diberi izin untuk mengangkat senjata apabila musuh datang menyerang. Kenapa Nabi SAW perlu sampai untuk mengangkat senjata? Telah kita baca pada muka surat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Kita telah baca pada muka surat yang ke-16 bagaimana pada peristiwa hijrah orang-orang Arab yang berada di sekitar Madinah, mereka sangat marah dengan tindakan orang-orang Ansar penduduk Madinah menerima Nabi SAW, maka mereka mengugut untuk menyerang. Maka sebab itu pada bulan Sya'ban Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk mengangkat senjata apabila diserang oleh musuh-musuh Islam. Maka kita lihat muka surat yang ke-23. Kata penulis buku, keizinan perang apabila diperangi. Setelah sekian lama bertahan dan sekadar bersabar dengan kezaliman, dengan ugutan, dengan pemulauan, bahkan penyiksaan dan pengusiran orang Quraisy kepada umat Islam. Selama 13 tahun begitu, orang Quraisy
seksa, maka Allah tak izinkan untuk membalas. Orang Quraisy pada waktu itu pulau selama 3 tahun. Allah tak izinkan untuk mengangkat senjata. Bahkan ketika mana orang Quraisy usir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika hijrah, Allah tak izinkan. Namun ketika mana mereka tetap nak menyerang Nabi dan umat Islam, maka pada waktu itu Allah mengizinkan umat Islam untuk mengangkat senjata berhadapan dengan musuh yang tanpa henti menyakiti umat Islam. Sebab itu kita boleh lihat surah Al-Hajj, surah yang ke-22 pada ayat yang ke-39, firman Allah Subhanahu wa taala, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu." Firman Allah, udzina, telah diizinkan, lilladzina yuqatalun, telah diizinkan untuk mengangkat senjata bagi orang-orang Islam yang berterusan diperangi oleh golongan-golongan musuh, oleh golongan-golongan penceroboh. Kenapa mereka diizinkan untuk mengangkat senjata? Biannahum zulimu, kerana sesungguhnya umat Islam telah sekian lama dizalimi. 13 tahun di Mekah adalah tempoh yang lama. Bagaimana bersabarnya Nabi dan para sahabat, sehinggalah ketika ini Allah izinkan untuk mengangkat senjata. Firman Allah, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Walaupun tak ada sesiapa yang nak menolong umat Islam, ingatlah sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka, iaitu umat Islam, mencapai kemenangan. Lalu Allah jelaskan lagi apakah bentuk kezaliman yang dihadapi oleh umat Islam. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Umat Islam adalah golongan yang telah dihalau daripada penempatan mereka tanpa sebarang hak. Mereka dihalau hanya kerana beriman. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Mereka dihalau hanya kerana mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Dan ini yang kita nampak di seluruh pelosok dunia. Mereka menggelar umat Islam sebagai teroris, sebagai pengganas. Tetapi yang menghalau umat Islam daripada tempat tinggal adalah mereka. Mereka pada waktu itu menghalau, mengusir, merampas umat Islam punya rumah, tempat tinggal, menzalimi umat Islam. Tetapi yang dipanggil sebagai pengganas adalah umat Islam. Dan malangnya apabila kita tidak belajar sirah, tidak mengkaji sirah daripada pandangan yang sepatutnya, kita pun turut percaya kadang-kala al-a'yadzubillah bahawa umat Islam adalah golongan yang pada waktu itu pengganas. Umat Islam pada waktu itu adalah golongan yang teroris. Padahal sebenarnya mereka menyalahgunakan perkataan tersebut dan melabelkan pada umat Islam. Maka ini dah berlaku pada zaman Nabi SAW dan akan berterusan berlaku sampai bila-bila mereka memanggil umat Islam dengan gelaran-gelaran, padahal yang itulah yang sebenarnya musuh-musuh Islam lakukan terhadap umat Islam. Kemudian penulis buku membawa pada muka surat yang ke-24 jejak sahabat bagaimana kisah Abdul Rahman bin Auf ketika mana mula-mula berhijrah. Kata penulis buku, Abdul Rahman bin Auf adalah seorang muhajirin. Dan kita dah belajar pada muka surat 23 pagi tadi, Nabi persaudarakan orang muhajirin dengan orang ansar. Nabi persaudarakan seorang ansar, dia menjaga seorang muhajirin. Maka Abdul Rahman bin Auf Nabi telah saudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah seorang jutawan kerana dia banyak ladang, dia banyak kebun, dia banyak tanaman di Madinah. Maka kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdul Rahman bin Auf, "Wahai Abdul Rahman, aku adalah seorang ansar yang paling kaya. Dia banyak kebun dia banyak ladang dia. Aku ingin memberikan kepadamu setengah daripada hartaku. Jika engkau mahu, isteri aku pun aku sanggup ceraikan supaya engkau boleh kahwini dia." Dia punya bersemangat nak membantu Abdul Rahman bin Auf. Dia sangat bersemangat. Dia kata, separuh harta aku bagi untuk kamu. Sebab Nabi telah mempersaudarakan engkau dengan aku. Tetapi Abdul Rahman punya jawapan sangat luar biasa. Apa kata Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu dia menolak tawaran tersebut dengan baik, dengan sopan.
jiwa terhormat ini memilih untuk mendapatkan harta daripada usaha sendiri, bukannya pada waktu itu mengharapkan daripada orang lain. Dan inilah mentaliti para sahabat yang sepatutnya setiap umat Islam ada. Bukannya pada waktu itu mengharapkan harta orang lain, tetapi berusaha sendiri walaupun terpaksa bermula balik daripada kosong. Sebab Abdul Rahman bin Auf adalah seorang yang kaya, jutawan ketika mana berada di Mekah, namun hijrah menjadikan beliau kehilangan segala-galanya. Maka dia berkata apa? Semoga Allah memberkati harta tuan wahai Sa'ad, dan semoga Allah memberkati keluarga kamu. Engkau hanya perlu tunjukkan aku di mana pasar. Tercengang Sa'ad bin Rabi', dia nak bagi separuh harta yang mungkin nilainya adalah ratusan ribu ringgit, bahkan mungkin jutaan. Tetapi Abdul Rahman bin Auf, dia nak minta mula daripada kosong, dia nak berniaga, modal pun dia tak nak ambil. Maka pada waktu itu Sa'ad bin Rabi' berkata, adakah engkau ingin pasar? Maka kata Abdul Rahman bin Auf, ya. Kata Sa'ad bin Rabi', di sini tak ada pasar orang Arab. Yang hanya ada pasar adalah orang-orang Yahudi, terutamanya orang-orang Yahudi Banu Qainuqa'. Pada waktu itu ada 3 golongan Yahudi, Qainuqa', Nadir dan juga Quraizah. Yang paling memusuhi Islam, yang mula-mula kena halau daripada Madinah adalah Yahudi Banu Qainuqa' ini. Tetapi inilah yang Abdul Rahman bin Auf nak. Dia kata tak ada masalah, tunjukkanlah kepadaku pasar. Maka kata penulis buku, Yahudi Banu Qainuqa' adalah sebuah kabilah Yahudi yang menguasai ekonomi bangsa Arab. Mereka mengamalkan riba dalam jual beli. Namun Abdul Rahman bin Auf tidak pernah gentar untuk bersaing dengan mereka. Malah dia sangat optimis dan positif yang mana dia akan berjaya dengan perniagaan dia. Dan inilah mentaliti yang luar biasa. Mentaliti yang bukan mengharapkan pada waktu itu pemberian, tetapi mentaliti yang ingin untuk berusaha sendiri. Dan moga-moga setiap daripada umat Islam ada mentaliti seperti Abdul Rahman bin Auf. Maka kata penulis buku, maka walaupun dia terpaksa berniaga di pasar milik Yahudi, maka Abdul Rahman bin Auf dia pergi ke pasar. Oleh kerana kemahiran dan ketekunan dia, perniagaan beliau mula mendapat keuntungan, sehinggalah beliau memiliki sejumlah wang untuk berkahwin. Maka dia telah berkahwin. Asalnya Sa'ad bin Rabi' nak bagi isteri dia, yang di mana dia akan ceraikan, Abdul Rahman bin Auf boleh kahwin. Tapi kata Abdul Rahman bin Auf, tak, aku akan uruskan diri aku sendiri. Maka ketika mana dia berkahwin, Nabi SAW dapat tahu. Nabi SAW tegur dia. Nabi kata, wahai Abdul Rahman, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun sekadar seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Semakin hari perniagaan Abdul Rahman bin Auf semakin melimpah keuntungan. Malah semakin banyak sumbangan Abdul Rahman bin Auf kepada Islam. Lagi banyak didapat, lagi banyak diberi. Dan inilah yang sepatutnya umat Islam pada waktu itu lagi banyak dia ada, maka lagi banyak dikembalikan kepada ekonomi umat Islam dengan zakat, dengan sedekah dan lain-lain. Bahkan beliau berjaya membangunkan pusat ekonomi orang Islam di Madinah. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Auf telah sedekahkan setengah hartanya pada zaman Nabi, iaitu lebih kurang 4,000 dinar. Setelah itu dia bagi lagi 40,000 dinar. Dan dia juga pernah membiayai 500 ekor kuda perang dan juga 500 ekor unta di jalan Allah. Lalu sangat banyak. Kalaulah kita nak kira 1 dinar, lalu 1 dinar bersamaan dengan 1,100. 1 dinar bersamaan dengan 1,100. Kita kalikan dengan 44 dinar, 44,000 dinar yang dia pernah bagi pada zaman Nabi SAW. Kalikan dengan 44,000 dinar. Maka dia pernah sumbangkan pada zaman Nabi, waktu Nabi hidup sahaja, 48,400,000. Itu sumbangan dia. Tak termasuk dengan unta yang dia bagi, tak termasuk dengan kuda yang dia bagi, tak termasuk dengan sumbangan yang dia bagi ketika mana Nabi wafat kepada keluarga Nabi Banu Najjar, kepada Banu Zuhrah, keluarga mak Nabi, kepada isteri-isteri Nabi, kepada orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Belum lagi. Ini waktu Nabi hidup.
waktu Nabi SAW hidup, dia pernah bagi kalaulah 44,000 dinar kali dengan 1,100 untuk 1 dinar, maka dia pernah bagi pada zaman Nabi sahaja tunai sebanyak 48.4 juta. Cash tunai dia pernah bagi. Nak tunjukkan betapa banyak kekayaan yang Allah berikan kepada Abdul Rahman bin Auf, padahal beliau mulakan dengan tak ada apa-apa. Beliau mulakan pada waktu itu dengan kosong. Dan inilah keadaan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Lalu Imam Hafiz Ibn Abdul Bar berkata, Abdul Rahman bin Auf seorang peniaga yang sangat berjaya, memiliki harta yang sangat banyak. Apabila beliau meninggal dunia, beliau telah meninggalkan pusaka 1,000 ekor unta, 300,000 ekor kambing, 300,000, bukan 300 ekor, 300,000 kambing, dan 100 ekor kuda yang digembalakan di Baqi' daripada kitab Al-Isti'ab. Biarpun begitu, gaya hidup sahabat yang jutawan ini jauh daripada kemawahan, bahkan apatah lagi keangkuhan. Kadang-kadang kita baru ada sedikit, kita dah angkuh, kita dah sombong. Bayangkan Abdul Rahman bin Auf bagaimana. Kata Sa'ad bin Abdul Rahman, anak dia, apabila bercerita tentang Abdul Rahman bin Auf, kata anak dia, penampilan ayah beliau adalah tak dapat dibezakan dengan hamba-hambanya. Dia kaya, tetapi beliau adalah seorang yang sangat sederhana. Tak boleh nak bezakan mana satu jutawan Abdul Rahman bin Auf dan mana satu hamba-hamba beliau. Maka inilah keadaan yang berlaku ketika mana permulaan hijrah. Seterusnya, penulis buku akan membawakan tajuk 13 perang yang pernah berlaku di antara Aus dan Khazraj sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Saya minta maaf tak baca banyak pada malam ni kerana berada dekat rumah mak. Lalu mudah-mudahan kita dapat sambung esok insya-Allah. Terima kasih semua. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen, ataupun kalaulah ada yang nak bagi hadiah kepada sahabat-sahabat dan teman supaya lebih faham tentang sirah Nabi daripada sudut peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran, jika diizinkan oleh Allah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.